Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah Taala. Pada malam ini insyaallah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Rabu yang keempat anjuran Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati menggunakan kitab Kekeliruan Ummah Inilah Jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidaraini amin. Kita sampai ke muka surat 86, iaitu masih lagi menerangkan tentang kekeliruan yang terkandung di dalam sistem pengajian Tauhid 3, iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan juga Tauhidul Asma'i was Sifat. Tauhid Rububiyah daripada perkataan Rabbun, kalau kita terjemah maknanya Tuhan. Tauhid Uluhiyah daripada perkataan Ilahun, kalau kita terjemah juga maknanya Tuhan. Cuma Rabbun ini dia membawa konotasi Tuhan yang menciptakan, yang mentadbir alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konsep tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang melakukan itu segala-galanya. Dan konsep ini benar. Konsep ini tidak keliru. Cuma dalam pengajian tauhid sifat 20, konsep ini tidak dinamakan tauhid rububiyah. Sebaliknya dinamakan wahdaniyatul af'al, mengesahkan Allah pada perbuatan. Walaupun zahirnya kita lihat orang ini berjalan, orang ini bercakap, orang ini berlari, orang ini solat dan sebagainya, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Jadi Allah yang jadikan dia solat, Allah yang jadikan dia berjalan, Allah yang jadikan dia berlari. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu amalkan juga Allah yang ciptakan. Jadi tak ada masalah di situ. Masalah pada tauhid rububiyah adalah pada implementasi. Ya, pada konsep asas okey, clear. Pada implementasi ada dakwaan mengatakan bahawa kalau setakat tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin penyembah berhala seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, mereka juga bertauhid, tapi tauhid rububiyah sahaja. Berarti orang musyrikin mengesahkan Allah sebagai Rabbun. Mereka tidak mensyirikkan, mereka menganggap hanya Allah sajalah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Jadi ini yang salah, ini yang keliru, dan ini adalah natijah dari salah faham terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Antaranya firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Demi sekiranya kamu tanya kepada orang-orang musyrikin, itu orang musyrikin,
Man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara, siapakah yang memusingkan matahari dan bulan? La yaqulunna Allah, nescaya orang musyrikin akan menjawab Allah. Jadi timbul kekeliruan di situ, menyangkakan kalau mereka menjawab Allah, berarti dari segi rububiyah mereka bertauhid. Mereka tak kata berhala yang cipta langit bumi. Mereka tak kata berhala yang pusingkan matahari dan bulan. Mereka tetap jawab Allah. Jadi itu bukti kalau mereka dari segi rububiyah bertauhid. Ini keliru dan ini tidak ada ulama salaf yang memahami ayat tersebut dengan makna yang didakwa. Tidak ada generasi salaf yang mengatakan bahawa orang musyrikin penyembah berhala, Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpama mereka masih bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tidak ada. Sedangkan golongan ini mendakwa ikut akidah salaf. Salaf yang mana? Kemudian makna sebenar daripada ayat ini bukanlah menetapkan bahawa orang musyrikin bertauhid, tidak. Nama pun sudah mencanggah. Apa makna musyrik? Orang yang melakukan kesyirikan. Apa makna tauhid? Mengesahkan Allah. Macam mana orang musyrik tapi bertauhid? Oh, rububiyah saja? Tidak. Hatta rububiyah juga tidak. Itu adalah ayat Quran yang menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin di dalam mereka melakukan kesyirikan, mereka sebenarnya tidak ada hujah, tidak ada dalil. Hanya kan mereka ta'assub, taklid, memutaduli kepada amalan nenek moyang. Kan nenek moyang mereka sembah berhala. Bila didakwah supaya tinggalkan amalan ini, mereka keberatan. Mereka kata, ada ma wajadna alaihi aba'ana. Sebab berhala inilah yang kami dapati nenek moyang kami hidup buat. Kenapa suruh kami tinggal? Kami tak mahu. Jadi, tapi kalau diaksak secara ilmiah, secara hujjah, yang kamu sembah berhala-berhala ini, apa berhala inikah yang menciptakan langit dan bumi? Apa berhala inikah yang memusingkan matahari dan bulan? Kalau diasas secara ilmiah, ya, mereka tak akan boleh jawab ya. Mereka pun tahu kalau berhala mereka tidak mencipta dah. Lalu mereka terpaksa mengaku Allah. Adakah berarti mereka bertauhid? Tidak. Sambungan daripada ayat tersebut, Allah berfirman, fa'anna yufakun. Lalu ke manalah mereka itu dipalingkan? Maknanya dalam keadaan mereka tahu berhala tidak menciptakan langit dan bumi, hanya Allah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, mereka masih berpaling ke arah kesyirikan. Mereka masih menyimpan dalam hati mereka kalau berhala itu boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, maka mereka sembah. Ada ayat Quran yang menunjukkan hakikat ini. Ada ayat Quran yang menunjukkan bahawa orang musyrikin mereka berkeyakinan berhala mereka itu ada sifat rububiyah. Berhala mereka boleh mendatangkan manfaat dan mudarat, boleh datangkan penyakit dan sebagainya. Iaitu dalam surah Hud. Dalam surah Hud, Allah merakamkan kata-kata orang musyrikin kepada Nabi Hud alaihissalam, inna qulu illa baraka ba'du alihatina bisu. Kami bukan nak kata apalah, melainkan nak bagi tahu bahawa kamu, wahai Hud, telah dikenakan penyakit gila oleh sebahagian dari berhala-berhala kami. Kamu suruh orang jangan sembah berhala, berhala dah marah dia, kamu jadi gila tu. Jadi sebenarnya dalam hati mereka, mereka meyakini kalau berhala mereka boleh buat macam ni, boleh buat macam itu. Jadi tidak ada tauhid rububiyah. Habis mereka jawab Allah, mereka itu kan yudunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Perangai orang kafir ini, lisan mereka, bibir mereka seolah-olah meredakan kita orang Islam, tapi hati mereka tidak. Hati mereka enggan untuk mengakui. Sementara tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah, kalau kita terjemah maknanya Tuhan juga. Dan konsep tauhid uluhiyah itu benar, ya, tidak ada salahnya. Yang mana tauhid uluhiyah berarti mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Haram, bahkan syirik, menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangankan kata sembah berhala, sembah batu, sembah kayu, sembah pokok, sembah busuk, sembah apa sekalipun, sembah makhluk-makhluk yang mulia tetap haram dan syirik. Sembah Nabi, sembah malaikat, sembah wali, ini makhluk Allah yang mulia, tiba-tiba disembah, tetap hukumnya haram dan pelakunya menjadi syirik. Itu kan berlaku pada orang Nasara bila mana mereka sampai ke tahap menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka kan hanya kata Nabi Isa anak Tuhan. Ialah anak Tuhan, kamu sangkakan apa? Kan simple logik. Anak kucing, kucing. Anak kambing, kambing. Anak lembu, lembu. Anak Tuhan itu Tuhan. Kan syirik. Mana ada Tuhan lain daripada Allah? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Cucu, Tuhan Cicit, Tuhan seterusnya, Tuhan Abang, Tuhan Adik. Itu kan syirik. Jadi tauhid uluhiyah dari segi konsep betul, iaitu kita wajib beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Haram bahkan syirik menyembah kepada selain daripada Allah, itu betul. Tetapi malangnya di atas platform tauhid uluhiyah ini, mereka pergi kepada mensyirikkan amalan-amalan yang sebenarnya disyariatkan. Atau sekurang-kurangnya mereka mempertikaikan, mengharamkan, iaitu amalan tawassul, tabarruk, ambil berkat, dan juga istighosah, meminta tolong kepada orang-orang soleh, kepada para wali, kepada para nabi, dengan alasan mereka telah meninggal dunia. Jadi siapa yang tak tolong dengan nabi, dia kata madad ya Rasulullah, atau dia kata aqisna ya Rasulullah, mereka dianggap musyrik. Itu syirik akbar, kata dia. Itu syirik besar, mukhrijun anil millah, menyebabkan orang itu terkeluar dari agama. Kalau dia nak sambung sikit lagi, dia kata yustahallu damuhu, dihalalkan menumpahkan darah dia, boleh bunuh. Sebab istighosah dengan wali atau nabi yang telah meninggal dunia. Ini keliru, ya. Kerana tawassul, tabarruk dan istighosah bukan menyembah. Kalau menyembah kita sepakat dengan mereka. Kalau kata menyembah kita setuju, itu syirik. Tapi istighosah bukan menyembah. Mereka kata istighosah hanya boleh dengan orang hidup. Istighosah dengan orang mati syirik. Istighosah kan menuhankan lain daripada syirik, kan menuhankan lain daripada Allah. Kalau istighosah dengan orang mati dianggap syirik, berarti istighosah dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Ya. Kalau begitu, istighosah dengan orang hidup adalah menuhankan orang hidup. Boleh ke menuhankan orang hidup? Ya haram, syirik. Fir'aun masih hidup dituhankan, haram. Ayah Fir masih hidup dituhankan, ya haram, syirik. Dia bukan tengok hidup mati. Tapi dah mati, kenapa masih minta tolong? Dia minta tolong yang sesuai dengan orang mati lah. Jangan sampai kamu minta tolong orang mati, dia akan bangun angkat beg kamu. Ya, nak minta tolong orang mati, dia pergi masuk meminang bagi pihak kamu. Mana ada? Minta tolong orang mati ni hanya atas kemuliaan orang tersebut. Sebab itulah kita minta tolong dengan wali, dengan nabi, bukan dengan sembarang orang. Kerana di alam pun orang-orang soleh ini mereka masih mendoakan, dan doa orang-orang soleh diharapkan istijabah daripada Allah Ta'ala. Bukan berarti kalau tak tolong orang mati itu sama macam tak tolong orang hidup. Ada orang membayangkan, dia kata kalau boleh tak tolong orang mati, kita pergi dekat kubur doktor itu dah mati, kita kata doktor tolong sembuhkan penyakit saya, sebab dulu masa dia hidup kan dia doktor. Tak, bukan begitu. Takkanlah dia dah mati dia bangun pula, ya, beliau ubat kamu sakit, bagi cakap pula kamu ambil ni 2 biji sebelum makan, 3 biji lepas makan. Mana ada macam itu? Tapi mensyirikkan amalan ini keliru, lalu kita tolak. Tauhidul asma'i wa sifat. Apa makna asma'? Nama-nama, nama-nama Allah ya. Sifat, sifat. Maknanya apa? Sifat Allah. Jadi bagus belajar nama Allah, bagus belajar sifat Allah, bagus. Malangnya dan di atas nama tauhidul asma'i wa sifat ada kecenderungan ataupun cuba menjustifikasikan, menisbahkan kepada Allah Ta'ala perkara-perkara yang membawa kepada Allah itu sama seperti makhluk. Memahami ayat-ayat yang mutasyabihat dengan makna yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Itu yang ditolak. Contohnya,
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman istiwa di atas arasy. Jadi istiwa itu ditafsirkan dengan makna bertempat di atas arasy. Ditafsirkan dengan makna duduk di atas arasy. Jadi ini tafsiran yang bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Antaranya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Kalau Allah juga bertempat seperti kita, dia ada sama. Tempat itu kan baru. Arasy itu kan makhluk. Maknanya sebelum Allah ciptakan arasy tidak wujud. Kecuali kalau dia nak kata arasy bukan makhluk, dia syirik. Maknanya ada lain daripada Allah bukan makhluk. Tak ada. Selain daripada Allah dan sifat perbuatan Allah, semuanya makhluk. Jadi arasy juga makhluk. Adakah sebelum Allah ciptakan arasy, Allah belum wujud? Kan katanya Allah itu di arasy. Arasy kan baru wujud. Sebelum itu arasy tidak ada. Adakah Allah sebelum ada arasy Allah juga tidak wujud? Kan kufur akidah macam itu. Wajib kita yakini bahawa sebelum ada arasy Allah sudah wujud. Kerana Allah wujud tanpa ada permulaan. Jadi kalau Allah wujud tanpa ada arasy, adakah setelah Allah ciptakan arasy lalu Allah berubah menjadi bertempat? Kan mustahil. Ada pula orang kata Allah boleh meletakkan zatnya di mana-mana. Benda yang mustahil itu tidak termasuk dalam kudrah. Memang Allah Maha berkuasa. Adakah dengan alasan Allah Maha berkuasa kita kata kalau Allah berkehendak boleh sahaja Allah melahirkan anak? Allah Maha berkuasa? Tidak. Anak bagi Allah itu mustahil. Oleh kerana Allah Maha berkuasa, Allah Ta'ala boleh menukarkan dirinya menjadi manusia. Dia tak boleh. Kerana Allah jadi makhluk itu mustahil. Ya. Oleh kerana Allah Maha berkuasa, kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh menciptakan Tuhan lain. Kan Allah Maha berkuasa, dia Maha berkuasa. Tapi kuasa Allah tidak ada kena-kena dengan mustahil. Tuhan lain daripada Allah itu mustahil. Jadi Allah bertempat pada makhluk itu mustahil. Bahkan golongan yang mengatakan Allah bertempat atas arasy, mereka sebenarnya sama dengan kita menolak satu akidah yang dipanggil i'tiqad al-hulul wal ittihad. Mereka kata akidah macam itu sesat. Kita juga setuju. Akidah al-hulul wal ittihad itu sesat. Al-hulul maknanya Allah itu berada pada makhluk. Al-ittihad Allah menyatu terus dengan makhluk. Allah dan makhluk itu bersatu. Kedua-dua ini akidah yang sesat. Jadi tidak perasankah dia mengatakan Allah berada di atas arasy itu akidah al-hulul. Berarti Allah itu hal pada makhluk dia. Allah berada pada makhluk dia. Itu batil. Jadi tauhid asma wa sifat kelirunya di situ. Bukan masalah belajar nama Allah bagus, bukan masalah belajar sifat Allah itu bagus, tetapi pergi kepada bermain dengan ayat mutasyabihat sehingga melanggar ayat muhkamat, itu ciri-ciri orang sesat. Ada-ada je ustaz dia menyesatkan orang, bukan menyesatkan orang. Bukan kata kamu sesat, dia sesat, sebulan dia sesat, bukan. Ciri-ciri perbuatan itu perbuatan orang sesat. Quran yang beritahu, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hati dia ada zair ini makna bengkok, cenderung kepada sesat, maka orang ini akan ikut apa yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat, iaitu yang dia ikut. Sedangkan yang menjadi hidup pada Al-Quran adalah ayat muhkamat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ayat muhkamat. Kenapa tak pegangnya itu? Hunna umul kita. Ayat muhkamat itulah hidup kepada Al-Quran. Itu yang menjadi tonggak. Yang itu kata kita pegang. Yang mutasyabihat kita beriman kullun min indillah. Yang muhkamat daripada Allah, yang mutasyabihat juga daripada Allah, maka wajib kita meletakkan istiwa bagi Allah. Tak boleh kita kata Allah tidak ada istiwa. Mana boleh? Allah yang kata ada. Cuma apa makna istiwa? Kita boleh dengan jalan salah tafwid. Kita serah pada Allah. Pastilah makna yang layak dengan Allah. Boleh. Ataupun kita menerima juga jalan khalah, iaitu tafsiran yang tidak bercakap dengan akidah. Seperti ada makna istiwa itu dengan makna istawa itu dengan makna menguasai. Kalau kita memahami Allah menguasai arasy,
Ada tak bercanggah dengan akidah? Tidak. Ada kali istighfar dengan makna menggagahi. Maknanya arah itu terpaksa ikut perintah Allah. Salah tak dengan akidah? Ya betul. Makanya walaupun kita tidak pasti itulah makna sebenar yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sekurang-kurangnya kita pasti makna itu tidak bercanggah dengan akidah. Jadi ini isu dalam Tauhid 3 secara ringkas ya. Dan itulah yang disebut dalam muka surat 86. Cuma saya ulang dengan ayat sendiri. Itu umum. Sekarang kita pergi ke muka surat 87, iaitu kesalahan dalam Tauhid 3 secara khusus. Tadi secara umum saja kita dah terangkan. Jadi yang membezakan, kata dia orang musyrik ada Tauhid rububiyah. Rububiyah dengan uluhiyah tak sama. Mereka hanya syirik uluhiyah. Mereka sembah berhala, mereka sembah itu, sembah ini, mereka syirik uluhiyah. Tapi rububiyah mereka bertauhid. Bahkan ada kitab-kitab mereka mengatakan imannya Abu Jahal itu lebih murni daripada orang-orang yang menyebut la ilaha illallah. Sampai ke tahap itu. Maksudnya Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada orang Islam yang disebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa kamu tu lebih teruk daripada Abu Jahal dan Abu Lahab bila mana kamu mengamalkan tawassul, tabarruk dan istighosah di sisi mereka yang berpegang dengan konsep tauhid 3. Abu Jahal lebih bertauhid lagi, kata dia. Jadi macam mana kita nak lihat dalam Quran bercanggah dengan dakwaan mereka? Mereka kata orang musyrikin tauhid rububiyah, Rabb hanya satu, Allah sahaja. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang musyrikin ini menjadikan pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka itu Rabb selain daripada Allah. Maknanya dari segi rububiyah mereka banyak. Kalau tauhid Rabb satu saja, arbab maknanya banyak. Ini Al-Quran sendiri menyebut arbab, bukan Rabb pun. Kemudian orang musyrikin juga diterangkan dalam Al-Quran, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia, iaitu para rasul, tidak menyuruh bahawa kamu itu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Rabb selain daripada Allah. Jadi ada banyak Rabb di dalam pemikiran orang musyrik. Mereka tidak mengatakan Rabb satu saja, tapi arbab. Kemudian menjelaskan kesesatan orang musyrikin. Al-Quran tidak mengatakan musyrik hanya sesat uluhiyah saja. Orang musyrikin ada alihah, Tuhan-Tuhan yang disembah yang banyak. Tidak itu saja. Bahkan Al-Quran juga menerangkan kesesatan orang musyrikin kerana syirik dari segi rububiyah. Allahi in kunna lafi dhalalin mubin. Demi Allah, kata orang-orang musyrikin di akhirat lah, sesungguhnya kami dahulu ni benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Kenapa tu? In nusawwikum bi rabbil alamin. Kerana kami menyamakan kamu, iaitu berhala-berhala, sama dengan Rabb al-alamin. Kalau kata dia syirik hanya dari segi uluhiyah, sepatutnya in nusawwikum bi ilahi al-alamin. Sebab syirik kan uluhiyah saja. Tak boleh kata in nusawwikum bi rabbil alamin, sebab rububiyah mereka tidak syirik. Ini kan keliru. Sebenarnya kedua-duanya sama saja. Siapa yang syirik rububiyah, pasti dia syirik uluhiyah. Siapa yang syirik uluhiyah, menyembah lain daripada Allah, berarti rububiyahnya juga syirik. Dan yang lain. Untuk surat 88, tanggapan kononnya Rabb tidak sama dengan ilah. Tanggapan ini tidak benar. Kerana kedua-duanya sama. Rabb yang sebenar adalah ilah yang sebenar juga. Mana Tuhan yang sebenar yang menciptakan langit dan bumi, menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki dan sebagainya, itulah Tuhan yang sebenar untuk disembah. Kalau kamu sudah sembah berhala, sembah patung,
sembah manusia dan sebagainya, berarti kamu menganggap yang kamu sembah itu juga Rabb, boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalau tidak, apa disembah? Jadi Rabb adalah ilah dan ilah juga adalah Rabb. Sebab itu dalam Al-Quran, dalam bab menyembah, Allah tidak bezakan. Ini seolah-olahnya kalau menyembah itu ilah, kalau menciptakan langit bumi itu Rabb. Ya, tidak. Dalam Quran Rabb digunakan untuk konteks menyembah. Surah Maryam ayat 65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Maka sembahlah dia. Jadi dalam konteks Allah suruh menyembah, Allah tidak menggunakan ilah semata-mata. Ilahus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Tak semestinya. Kerana Rabb ilah sama. Allah boleh gunakan Rabb, kemudian Allah terkaitkan dengan menyembah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Jadi di alam ruh kan ditanya, tidakkah aku ini Rabb kamu? Lalu di alam ruh mereka semua menjawab, ya kami menyaksikan. Jadi kalau begitu tak ada beza. Ya, kalau memang di dunia juga mereka dari segi rububiyah mereka itu tauhid, maka maknanya sama macam di alam ruh. Kenapa mereka jadi kafir? Oh, kerana mereka syirik uluhiyah. Syirik uluhiyah mereka syirik rububiyah juga. Sama. Lakinnahu wallahu rabbi. Ayat ini ditujukan kepada orang yang mengingkari rububiyah Allah. Jadi juga membawa kepada kufur. Bukan kata tauhid rububiyah, ada yang syirik rububiyah. Maka kena dijelaskan Rabb sebenar adalah Allah. Fir'aun suruh orang sembah dia. Sepatutnya kalau konteks menyembah, qala ana ilahukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhan sembahan kamu yang paling tinggi. Sepatutnya begitulah. Sebab kata kamu ilah ni konteksnya disembah. Tidak. Fir'aun bila suruh orang sembah kepada dia, walaupun semua tahu Fir'aun tidak ciptakan langit dan bumi, semua tahu Fir'aun tidak pusingkan matahari dan bulan, tetap benar Rabb. Ya, faqala ana rabbukumul a'la. Lalu Fir'aun berkata, aku adalah Rabb kamu yang paling tinggi. Sama juga kadang-kadang Fir'aun punya ilah. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi. Fir'aun memberi ancaman, kalau kamu itu berani mengambil ilah lain daripada aku, la a'lamnaka minal masjunin. Nanti akan terjadi kalau kamu orang yang terpenjara. Dalam hadis disebutkan bahawa malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada penghuni kubur dengan soalan, man rabbuka? Orang Islam boleh jawab. Ya, orang kafir walaupun dia hafal kat dunia dia tak boleh jawab. Katanya kafir dengan Islam sama dari segi rububiyah. Kenapa tanya man rabbuka? Rabb dia sama. Esa Tuhan yang satu. Sebab itu kalau nak beza antara orang kafir dan orang Islam, kena tanya man ilahuka. Sebab orang Islam bertauhid uluhiyah, ikut dakwaan mereka lah. Ya, orang musyrik syirik uluhiyah, kena tanya itulah man ilahuka. Buat apa tanya man rabbuka? Kalau ikut dakwaan kamu man rabbuka tak perlu, kerana rububiyah semua berimani. Abu Jahal, Abu Lahab pun berimani. Kiranya kalau soalan macam ni, Abu Jahal, Abu Lahab boleh jawab man rabbuka, sebab mereka tauhid rububiyah. Kan tidak. Jadi selain daripada kekeliruan umum yang kita terangkan tadi, kalau kita lihat dengan ayat Quran juga, konsep tauhid rububiyah sebagaimana yang mereka pegang bercanggah dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik. Mengatakan boleh seseorang itu tauhid rububiyah walaupun uluhiyahnya syirik, itu tidak benar. Kerana orang musyrik sebenarnya tak ada kedua-duanya. Rububiyah pun tak ada tauhid, uluhiyah juga tidak ada tauhid. Kemudian oleh kerana kedua-dua ini saling lazim melazimi, maka terbatalnya yang satu menunjukkan terbatal yang satu lagi. Kalau terbatalnya uluhiyah, mana rububiyah juga terbatal. Contoh untuk kita mudah faham, kan kita sembahyang,
tak sah kalau tak ada wudu. Tak suci daripada hadas, tidak sah. Maka adakah boleh kita kata, oh dia tu hanya batal wudu, tapi sembahyang dia masih sah lagi? Ya. Mana boleh? Jadi kalau wudunya batal, ya sekali dengan sembahyanglah batal, sebab dia melazimi. Jadi kalau terbatal tauhid uluhiyahnya, maka terbatallah tauhid rububiyah. 91. Dari segi logiknya pun, sekiranya tauhid terbagi pada 3, tentulah Nabi SAW menyeru manusia, iaitu orang-orang musyrikin juga, hanya pada tauhid uluhiyah saja. Tak perlu lagi nak cerita Allah ciptakan langit bumi, ya Allah pusingkan matahari dan bulan, tak perlu nak cerita. Ya Allah yang ciptakan unta, ya Allah yang tegakkan langit, tak perlu. Kerana yang tu orang semua dah iman. Hanya suruh sembah Allah sajalah. Kenapa masih dalam Quran cerita Allah ciptakan ini, Allah ciptakan manusia daripada air mani, kemudian jadi macam ni, jadi macam ni. Itu kan semua nak mentauhid dari segi rububiyah juga. Kerana ada orang membayangkan bahawa bahala dia lah yang buat benda-benda itu. Itu syirik sebenarnya, rububiyah. Baik. Ada masa dalam 4 minit lagi, ada sebarang soalan. Kalau saya mampu jawab. Kalau tak ada, kita sambung sikit lagi. Punca kekeliruan saya dah tunjuk dekat situ. Saya dah sebut tadi, muka surat 92, iaitu keliru dalam memahami firman Allah, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Oleh kerana orang musyrik akan jawab Allah, mereka sangkakan orang musyrik bertauhid. Tidak. Fa'anna yufakun. Lalu selepas itu, ke manakah mereka dipalingkan kepada syirik? Tetap mereka itu syirik. Kemudian yang saya sebut tadi, orang musyrik menganggap berhala mereka boleh mendatangkan penyakit. Inna qulu illa taraka ba'du aliyatina bisu. Kami hanya boleh berkata bahawa setengah daripada Tuhan-Tuhan kami telah mengenakan kamu, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, suatu penyakit gila disebabkan kamu selalu mencaci penyembahan kami itu, tak bagi orang sembah berhala. Bila mereka jawab Allah, yubdunakum bi afwahihim, mereka hanya nak menyenangkan hati kamu dengan mulut mereka. Wa ta'ba qulubuhum, tapi hati mereka itu menolak apa yang mereka benarkan dengan mulut. Jadi makna tauhid 3 dan kesannya, akhirnya aku mengatakan bahawa orang musyrik juga memiliki tauhid rububiyah. Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha, animisme, ya, dan lain-lain, semua yang dianggap bertauhid dengan tauhid rububiyah. Etis tidaklah. Etis sebab dia tak percaya pada Tuhan. Dari segi tauhid uluhiyah pula, mereka akan mensyirikan orang-orang mukmin yang melakukan istighosah, tawassul, tabarruk, bahkan ziarah kubur juga dipandang serok, dianggap sebab kubur, dan lain-lain. Tauhid asma'i wa sifat itu bersifat Allah dengan sifat Allah yang terdapat dalam Quran dan hadis, tapi dengan makna zahir yang akhirnya membawa seolah-olah Allah itu sama seperti makhluk, dan mereka menolak pendekatan tafwid. Sepatutnya terimalah tafwid, iaitu istawa maknanya serah pada Allah. Allah lebih tahu makna yang sebenar. Itu kan aman. Tak, dia kata istawa maknanya Allah duduk, tapi duduk tu caranya tu yang layak dengan Allah. Dia kata tak sesuai. Tak semua benda yang kamu kata layak dengan Allah layak dengan Allah. Kalau kamu kata Allah beranak dengan cara yang layak dengan Allah, tak betul. Allah lupa dengan cara yang layak dengan Allah, salah. Allah juga sakit, tapi dengan cara yang layak dengan sakit Allah tak ada. Wallahu a'lam. Next, insya-Allah kita akan lihat fatwa lengkap tauhid 3 daripada Darul Ifta Misriyah, pusat fatwa Republik Mesir. Ramai orang marah kalau kita tolak tauhid 3, dia tak perasan bahawa seluruh dunia para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak konsep tauhid 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli
صدورنا وأحسن أخلاقنا وأعزز أجورنا ونبل قلوبنا بنور هدايتك كما نقرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.